sedikit nomor 1. Hari ini kita akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan pencapaian seni visual dalam peperiksaan kertas 2611/2, iaitu pendidikan seni visual dalam SPM melalui kaedah pembelajaran kontekstual dan konstruktivism. Saya perkenalkan dahulu ahli kumpulan saya, iaitu Cikgu Lawi, anak Uni, kemudian Cikgu Juliana, anak Tindin, dan seorang lagi Cikgu Ho Yen Ping yang tidak dapat hadir hari ini kerana cuti bersalin, dan saya sendiri Cikgu Jerry, anak David. Baik, kita teruskan dengan skop. Dapat dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skop, dan kita akan lihat secara detail selepas ini skop-skop tersebut. Baik, yang pertama refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Jadi kertas 2611/2, kita fokus pada kertas ini kerana ini adalah satu komponen daripada kertas SPM pendidikan seni visual, iaitu kertas 1 adalah objektif, kertas 2 menggambar, dan kertas 3 adalah kertas kerja khusus. Dan dalam kertas ini ada 6 soalan pilihan yang bertemakan seperti berikut. Tetapi untuk kajian tindakan ini kita cuba melatih pelajar untuk membuat tema alam benda. Baik, wajaran kertas ini adalah 25%. Ia menyumbangkan 25%, dan kita harapkan pelajar dapat mendapat lebih daripada sekadar baik sajalah untuk membuatkan markah mereka cemerlang. Baik, kita terus kepada isu. Pelajar agak lemah dalam kertas 2 ini bila mereka menghasilkan lukisan bentuk 3 dimensi secara realistik. Kerana kekurangan pemahaman terhadap kesan cahaya dan bayang pada banding dan juga perspektif. Jadi ini yang kita cuba kaji. Dan bila pelajar ini lemah, dia akan kurang bersemangat dalam menghasilkan lukisan, dan dia kurang yakin dalam menjawab kertas ini. Akhirnya minatnya akan hilang. Baik, objektif kajian iaitu secara umumnya kita cuba mengenal pasti keberkesanan pendekatan konstruktivism dan juga kontekstualism dalam penghasilan atau latihan pemahaman tentang sifat objek di sekitar. Kemudian objektif khususnya kita ingin memupuk minat pelajar kita, iaitu sasaran kita dalam pelajar 5-6, untuk menambah minat mereka dalam menghasilkan kertas 2 dan meningkatkan kemahiran mereka, di samping juga meningkatkan peratus prestasi pencapaian mereka. Baik, ini sila boleh lihatlah, iaitu data tentang kelas yang jadi sasaran kita 5-6 selama 34 orang. Baik, pelaksanaan kajian kita menggunakan kaedah kontekstual, iaitu kita cuba mengajar pelajar untuk meniru benda semirip dalam lukisan itu, dan daripada peniruan itu mereka dapat membuat kajian tentang kesan cahaya dan bayang, serta cuba menterjemahkannya dalam bentuk visual. Kemudian daripada pemahaman ataupun kajian lukisan tadi, kita bawa pelajar itu dalam pembelajaran konstruktivism, iaitu menggunakan pengalaman yang mereka dapat daripada di sini tadi untuk menghasilkan kerja yang lebih berkualiti, lebih kreatif dan mencabar. Terusnya tinjauan permasalahan, kita menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu ujian pra, ujian pos, dan soal selidik untuk mengetahui tentang data-data kajian kita. Dan juga kaedah kualitatif, iaitu perhatian terhadap kertas 2, seni visual kertas 2 ini, dan kita membincangkan apa yang berlaku terhadap prestasi pelajar dan apa yang mereka lakukan dalam kertas 2 ini. Baik, analisis. Analisis pemakaian ini sebelum kajian dijalankan terhadap kumpulan sasaran, kita dapati bahawa kebanyakan pelajar kurang berminat
Kebanyakan pelajar hanya menggunakan ruang kertas secara minimal saja, dan pelajar sukar membuat pilihan disebabkan kelemahan-kelemahan mereka itu. Jadi akhirnya mereka memilih soalan-soalan yang memang tidak dapat memberikan kelebihan kepada mereka. Baik, seterusnya kita dapat lihatlah data tentang permasalahan yang pelajar kita hadapi. Ini adalah juga capai tentang prestasi pelajar, di mana yang berwarna biru yang besar ni merupakan grade B. Maksudnya pelajar belum mencapai tahap yang kita inginkan, iaitu markah yang cemerlang. Grade B itu umpama macam markah 25, 26 per 50. Seterusnya tindakan yang dirancangkan. Yang ni yang kita cuba terapkan atau kenalkan kepada pelajar, iaitu menggunakan kit bentuk asas. Saya rasa ini adalah satu benda yang agak asas dan simple dan mampu disediakan oleh pelajar, iaitu dia menggunakan bahan-bahan yang sedia ada, bentuknya kecil. Cikgu Lawi boleh cuba tunjukkan bentuk kit bentuk asas ini. Iaitu dalam kit ini pelajar kita diajar bagaimana meniru kesan cahaya dan bayang pada 5 bentuk asas, iaitu cone, silinder, piramid, cube dan sebagainya. Daripada sini mereka menjadikan ini sebagai rujukan setiap kali menghasilkan tugasan atau lukisan. Terima kasih Cikgu Lawi. Seterusnya, aktiviti yang kedua, iaitu garisan emas. Ini pun kita rasa satu asas dalam lukisan, tapi mungkin guru-guru tidak menekankan tentang saiz yang seragam, tentang garisan yang seragam. Untuk pelajar menguasai lukisan, dia kena meniru terlebih dahulu, iaitu saiz yang seragam ke semua pelajar, dan bila mereka sudah mahir, maka mereka dapat menggunakan itu dalam kerja yang seterusnya, yang itu kita panggil teori constructivism. Dia construct pengalaman dia. Jadi itulah cara kita mengajar menggunakan garisan emas, garisan yang begitu bermakna. Seterusnya, aktiviti yang ketiga, ini pun kita gunakan sepanjang masa pengajaran, iaitu kita melatih pelajar bercakap, berbincang, menggunakan bahasa seni visual. Dan bila mereka mahir, maka mereka akan lebih memahami dan dapat mengaplikasikannya dalam bentuk lakaran, lukisan atau visual. Jadi ini adalah aktiviti yang ketiga. Ini adalah pelaksanaan yang kita lakukan sepanjang tempoh kajian kita. Jadi boleh dilihat nanti. Seterusnya, perbandingan, di mana kita membuat kajian perbandingan. Yang biru, yang cerah ini adalah pra, kemudian yang biru lam ini adalah post. Nampak gayanya selepas kita memperkenalkan kaedah-kaedah pengajaran kita tadi, maka ada peningkatan dapat dilihat. Ini adalah apa yang berlaku lah. Evident di mana pelajar mula daripada mereka tidak memahami tentang bentuk, kesan cahaya dan bayang, pelajar sudah mula dapat mengisi bentuk-bentuk itu dengan kesan cahaya dan bayang dengan lebih mudah. Mereka lebih memahaminya. Dan rumusannya, model kontekstual, iaitu kit bentuk asas ini merupakan model dan bahan bantu mengajar yang penting. Dia dapat meningkatkan pemahaman pelajar itu terhadap kesan cahaya dan bayang dan bentuk yang realistik. Kemudian kaedah konstruktivism, iaitu menggunakan pengalaman yang sedia ada itu digunakan untuk mengaplikasikan pula dalam lukisan-lukisan yang seterusnya. Jadi kita dapat lihat pelajar mula berani, mula menunjukkan minat bila mereka dapat menghasilkan sesuatu itu dengan baik, dengan indah, dengan nilai estetika yang tinggi. Jadi cadangan kami untuk yang akan datanglah, kami dapat lihat bahawa ada kelemahan dalam kajian kita, tapi kita cuba memperbaikinya, iaitu
kelemahannya responden terhadap kita hanya memilih satu kelas saja disebabkan tekanan masa dan ruang. Okay, dan cadangan yang akan kita lakukan ialah memberi tumpuan kepada satu aras tingkatan lebih besar, iaitu tingkatan 4 di SMK St. Anthony di masa akan datang. Okay, maksudnya banyak kelas, ramai pelajar akan terlibat. Dan dia akan dijalankan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan pendapatan dari perspektif jantina dan juga lokasi di sekolah-sekolah. Jadi itulah kajian tindakan dari SMK St. Anthony. Terima kasih.